المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia dengan terkejut, dan baginya 900 pangkat. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar. Kita masih dalam bab yang keempat pada menyatakan sabar. Dan kita sedang melihat perkataan yang disebut oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah ibnu Abbas menyatakan bahawa sabar di dalam Quran ada 3 pangkat, ada 3 martabat, 3 kedudukan, 3 darjat. Kita dah lihat yang pertama iaitu sabar atas menunaikan segala fardu. Dan baginya, bagi sabar untuk menunaikan yang fardu ini 300 pangkat, 300 darjat tingginya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Abbas, dan sabar atas yang diharamkan. Ini lebih tinggi daripada sabar nak melaksanakan, nak menunaikan yang fardu. Sebab sabar nak meninggalkan yang diharamkan ini lebih susah. Sebab nafsu gemar, nafsu suka, nafsu behi kepada apa? Kepada perkara-perkara maksiat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka ia lebih susah. Jadi kalau seseorang hamba itu boleh sabar sehingga dia boleh meninggalkan perkara maksiat, perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kata Abdullah bin Abbas, bagi hamba tersebut dan baginya, yakni bagi hamba yang meninggalkan yang diharamkan Allah itu 600 pangkat. Lebih tinggi berbanding dengan orang yang hanya mampu sabar untuk mengerjakan yang fardu, tapi yang haram dia buat juga. Dalam keadaan duk buat ibadat yang Allah Ta'ala suruh, tapi dalam masa yang sama maksiat pun buat juga. Taat buat, maksiat pun buat. Yang tu orang yang berada, yang dapat 300 pangkat. Adapun yang boleh meninggalkan yang diharam, maksiat, yang tu kata Ibnu Abbas 600 pangkat. Baik. Sambungnya yang ketiga. Ini pangkat yang ketiga, lebih tinggi daripada 2 tadi. Dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia bala dengan terkejut. Dengan terkejut tu maksudnya tanpa ikhtiar. Dia berlaku tanpa kita nak, tapi dia datang. Kita tak minta dia berlaku, tapi dia berlaku. Contoh apa? Contoh terhantuk di pintu. Kita tak minta tu, kepala kita terhantuk di pintu. Kita lalu-lalu ikut tepi kereta, tiba-tiba orang buka pintu. Terhantuklah kita di pintu. Boleh jadi kita naik motor kan, menyelit-nyelitlah kita pagi-pagi dengan lajunya nak pergi ke tempat kerja. Tiba-tiba boleh jadi ada ketika orang buka pintu, kita pun terkena pintu tu, terbalik motor. Tu dipanggil bala sabar terhadap bala yang datang tanpa ikhtiar kita. Kita tak nak ujian tersebut. Macam aksiden lah, terlanggar belakang kereta, orang langgar belakang kereta kita dan sebagainya. Itu bukan kita ikhtiar pergi langgar dia ataupun dia langgar kita. Tiba-tiba datang perbuatan tersebut ataupun berlaku pada kita perbuatan tersebut, ujian tersebut. Maka kalau kita boleh tahan sabar, maka sabar tu jauh lebih tinggi banding dengan yang tadi. Sebab apa? Sebabnya ialah sabar dalam keadaan bala yang jatuh ataupun yang mendatang pada kita tanpa ikhtiar ni, besarnya bala tersebut ataupun ujian tersebut pada mula-mula.
Pada mula-mula kena. Sebab tu dia kata sabar atas bala pada ketika jatuh tu, dia ibarat kita tu maksudnya inda sadmatil ula, Nabi sebut dalam hadis. Maknanya sabar yang paling hebat sekali ialah inda sadmatil ula, maknanya mula-mula kena sabar. Tengah-tengah bawa kereta molek-molek, kita duduk di traffic light masih merah lagi, tiba-tiba gong orang langgar belakang kita. Kereta baru keluar seminggu katakanlah. Baru keluar seminggu, tidak kancil. Gajuh kereta kita. Maknanya kereta besar, kereta mahal kita beli baru keluar seminggu, balik kursi pun tak buka lagi. Tiba-tiba mari kereta berlanggar belakang, degung legah lah. Kita keluar tu agak-agak marah ke tak marah? Boleh jadi tengok orang lah. Kalau yang keluar di belakang kita tu perempuan, gak buta kita kata. Tu dipanggil ujian pada masa tu. Dia mari dalam keadaan besar. Kita nak hadap tu susah. Dia banding dengan taat tadi. Taat tadi, nak maksiat tadi tu dia mari dalam keadaan kecil dulu boleh jadi. Suruh kita tak payah pergi masjid dulu. Lepas tu makin jauh daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dalam nak buat taat pada Allah Ta'ala. Kita diajar daripada yang kecil-kecil dulu. Dilatih-latih yang kecil-kecil dulu. Yang ni dia mari sekaligus besar lalu. Boleh sabar tak? Boleh sabar yang tu tinggi pangkat dia. Keluar daripada pintu tu kan, tengok kereta kita. Tengok dia mari tu kan, kira bincang molek-molek lalu. Berbincang dengan cara yang baik, tak ada nak marah. Tu maknanya orang yang mampu sabar tahap tu, saat bala yang datang tu dia tak minta, tak ada dalam ikhtiar dia, maka orang yang ni kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia 900 pangkat. Sebab besar. Kemudian dia akan mengecil bala jenis ni. Bala jenis ni mula-mula kita kena mesti kita nak marah. Lepas tu bila kita dah maki hamun, kalau kita nak maki hamun, nak sumpah seranah, kalau kita nak sumpah seranah, lepas daripada tu bila kita dah sejuk, kita duk mikir, Allah, tak patutnya aku maki hamun dia tadi. Baru mikir, tak patutnya aku bergaduh dengan dia tadi. Malu lah orang duk tengok rata-rata orang duduk kumung, kita tengok kita duk bergaduh dengan dia. Dia pun tak sengaja, bukan dia nak langgar kereta kita, dia pun sayang juga kereta dia. Kecuali yang jenis apa, yang jenis orang buat bisnes nak tarik kereta tu lah, tu cerita lain. Cuma nak sebutnya orang yang terlanggar kita tak sengaja. Kalau kita terlanggar orang pun kita tak sengaja, bukan kita nak langgar orang, kita pun tak nak kena beki kereta kita, apatah lagi orang claim insurans kita pula. Tak nak kita kena bayar semula pula insurans mahal balik kereta kita. Elok-elok dah bulan apa, tahunan dah murah dah, tiba-tiba kena tinggi balik bayaran dia. Siapa nak? Tak ada orang nak. Tapi benda tu berlaku. Bila kita mampu sabar benda besar macam tu, macam besarlah Allah Ta'ala bagi pada kita. Kata Ibnu Abbas, pangkatnya ialah 900 pangkat. Sebab dia besar. Tu yang Nabi sebab apa? Yang Nabi sebut dalam hadis indas sadmatil ula. Ketika mula-mula kena tu, kita boleh sabar tu. Anak kita meninggal ataupun mak ayah kita meninggal, masuk dalam hospital, pergi bawa ke emergency, tak bertemu terus dah dengan kita. Tahu-tahu doktor mari bagi tahu pada kita dah meninggal dah. Besar tu ujian tu. Ada orang tak boleh terima. Mana boleh terima? Kita bawa mak ayah kita pergi ke hospital waktu ke tempat emergency tu. Boleh jadi bukan dengan sebab sakit apa pun. Letih, lemah, lonlai, tak boleh bernafas je. Tak ada COVID apa, tiba-tiba doktor bagi tahu, mak awak ni COVID, ayah awak ni COVID. Jadi dia tak boleh bernafas, darah apa, paru-paru pun dah rosak dah, maka meninggal dia. Kita nak percaya? Sebelum tu duduk elok-elok lagi kita pergi hantar dia di klinik, tak ada apa-apa. Susah nak terima. Tapi kalau kita boleh sabar, maka inilah sabar yang besar. Boleh jadi pada masa tu marah pada doktor. Tuan-tuan tengok cerita apa? Cerita Piramli, Ahmad Al-Bab. Yang anak dia menangis tu. Ikhtiar pergi cari tabib kan? Cari tabib, doktor lah tabib ni. Pergi cari tabib. Kan dia marah pada tabib tu. Ini bukan sakit apa, ni sawan tangis, doktor kata. Berapa lama nak sembuh? Dia kata mungkin apa? Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Kenapa tak bagi tahu berapa tak sembuh dah? Maknanya dia nak bagi tahu dia tak boleh terima benda tersebut berlaku.
Tu kalau dia duduk mikir semula, Allah malunya aku depan orang ramai, marah pada orang, dia pun tak ada usaha juga, dia pun tak ada jalan juga macam mana nak sembuhkan budak ni daripada tangis. Kalau dia tu orang yang mampu untuk menyembuhkan daripada tangis, lama dah disembuhkan budak tu daripada menangis. Dia pun tak ada jalan juga, ubat pun tak ada, jenis sawan tangis contohnya. Jadi orang yang boleh sabar benda yang datang dalam keadaan kita tak minta dia datang, maka ganjaran dia besar di sisi Allah. Kata Abdullah bin Abbas, orang ni dikurniakan 900 pangkat. Baik. Dan tak kala. Habislah situ. Bab sabar. Ni dia nak cerita, nak masuk kepada syukur lah. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur. Tu iman yang sempurna tersusun daripada sabar dan syukur. Maka menyebut hamba mana ni? Musannif, pengarang kitab ni. Dia menggelarkan diri dia hamba, tawaduk dia. Tawaduk dia menamakan diri dia tu, menggelarkan diri dia sebagai hamba. Macam orang KL, dia tak ada istilah cakap menggelarkan diri hamba, kecuali bahasa-bahasa klasik dulu, hamba pakai. Tapi orang Kelantan dia ada istilah amba. Biasa almarhum Tuan Guru guna membahasakan diri dia dengan amba, AMBO aja dia, amba. Tapi orang KL ni I dan you dah. Baru canggih sikit orang Kuala Lumpur orang bandaraya. Tu orang yang meletakkan diri dia hamba ni, maknanya dia tahu dia hamba. Bukan bermakna orang yang bercakap I dan you tu tak berasa hamba, tapi maknanya orang yang boleh membahasakan diri dia setiap masa hamba tu, dia tahu dia hamba. Bukan senang nak bubuh diri kita ni hamba. Biasa kita agak saya awak, aku kau. Tapi nak letak diri hamba ni bukan senang. Jadi muallif ni sealim-alim dia membahasakan diri dia ni hamba. Hamba pada Allah Ta'ala. Maka menyebut hamba, yakni musannif tu. Kemudian daripada sabar, dia kata dia nak sebut nanti lepas daripada bab sabar ni, apa dia nak sebut? Akan syukur. Dia nak cerita lepas daripada sabar ni adalah syukur. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama disebut nombor 1 bawah tu, rawahul Baihaqi wal Qudai an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh al-Imamul Baihaqi dan al-Qudai daripada sahabat yang bernama Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Kata Nabi, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fi syukri. Arti hadis tu, bermula iman itu dua nisfu. Dua nisfu ni maknanya dua belah. Dua belah. Nisfu ni apa? Nisfu ni belah. Ahmad nisfu, Ahmad belah nama dia. Nisfu Sya'ban, kita baru lalu nisfu Sya'ban. Maknanya separuh daripada bulan Sya'ban. Separuh daripada bulan Sya'ban. Sebab tu kita ulama tinggalkan amalan malam nisfu Sya'ban, malam 15. Malam 15 daripada 30 bagi 2, so hari 14 malam 15. Adapun kunut Ramadan nisfu kedua, disebut gitu dalam kitab fiqh. Adapun kunut Ramadan nisfu kedua. Bila start nisfu kedua? 15 malam 16. Gitu. Kadang-kadang ada orang baca dah malam 14 malam 15. Tak apalah, jangan duk bergaduh. Mana tadi? Maka satu nisfu, dua belah tadi, dua nisfu. Maka satu nisfu pada sabar. Maknanya dua nisfu tu dua belah lah. Dua belah. Maknanya iman ni ada dua belah. Kiri dan kanan lah, kita nak mudah faham. Maka satu nisfu pada sabar, sebelahnya adalah sabar. Dan satu nisfu lagi, sebelah lagi tu syukur. Ada dua-dua tu sempurna iman. Kerana iman yang sempurna itu, iman yang sempurna, iman yang dua belah tadi tu,
Iman yang sempurna itu dia kata apa? Membenarkan dengan hati dan perkataan dengan lidah dan perbuatan dengan anggota. Itu iman, ta'arif iman. Ta'arif iman ataupun iman yang betul-betul sempurna, dia akan berlaku 3 benda ni. Satunya ialah membenar dengan hati, tasdik dengan hati secara jazam, putus. Percaya dalam hati, yakin dalam hati kepada Allah, putus dalam hati kita. Putus tu maknanya, kenapa disebut putus? Jazam tu makna putus. Maknanya kalau orang nak letak pisah di leher kita, nak potong leher siapa, putus pun kita tak tukar. Kita percaya juga bahawa Allah Ta'ala ni ada. Mana Tuhan? Tunjuk. Orang tanya kita, mana Tuhan? Tunjuk. Kita boleh bagi tahu, walaupun aku tak boleh tunjuk, aku tetap percaya juga Allah Ta'ala tu ada. Walaupun aku potong lehermu, mu sanggup juga kata Allah Ta'ala tak ada? Ya, ibaratnya kata gitu. Sebab tu kepercayaan tu dipanggil kepercayaan yang putus dalam hati kita. Tak ada perkataan lain selain daripada percaya adanya Allah Ta'ala. Walaupun kita tak pernah tengok ada Allah Ta'ala. Itu dipanggil tasdik, percaya sungguh-sungguh di hati kita. Tak berbelah bagi. Itu i'tiqad mesti gitu. Dia tak boleh mari walaupun zon. Zon ni berat 70-30. 70 belah ada, 30 belah tak ada. I'tiqad tak boleh gitu. 70 Allah Ta'ala ada. Tapi ada lagi dalam hati kita 30. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Cuma 30% je yang bahagian tak adanya. Dia tak panggil i'tiqad lagi, kafir lagi tu. Kalau berasa Allah Ta'ala ni tak ada kot. Sebab apa? Tak pernah nampak, tak pernah rasa, tak pernah tengok macam Allah Ta'ala ni bantu je kita ni orang yang beriman pada dia. Maka berasa Allah Ta'ala ni macam tak ada. Walaupun 30, bukan 30 lah, walaupun 0.09. Gitu. Maknanya 99.9% kita yakin. 0.01 kok gitu. Tak percaya pada Allah Ta'ala, masih kafir. Tu i'tiqad. I'tiqad mesti yakin sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala ni wujud. Lepas tu mengaji dalam Usuluddin lah pula yang tu. Nak boleh biar yakin sungguh dengan Allah Ta'ala ni. Baik, membenarkan dengan hati satu. Dan yang kedua, iman ni perkataan dengan lidah. Perkataan dengan lidah ni maknanya mengaku dengan syahadah. Bersyahadah lah maknanya. Mengaku dengan syahadah ni maknanya bersyahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah di lidah kita. Mazhab kita Syafi'i mesti sekali seumur hidup kita kena bersyahadah. Setakat dalam semayang tak dikira. Walaupun dalam semayang tu tiap-tiap kali semayang kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab kita Syafi'i mesti kena ada juga sekali seumur hidup bersyahadah. Macam kita, macam orang baru masuk Islam tu. Mesti ada. Ikutlah nak buat bila-bila pun. Sebab kita memang dah Muslim mukmin pun, lahir-lahir kita daripada perut mak ayah kita yang Muslim mukmin tu, automatik dah kita Muslim mukmin. Cuma tuntutan dalam mazhab kita Syafi'i mesti sekali dalam seumur hidup kita. Umur 60 tahun Allah Ta'ala bagi pada kita, sekali biar ada. Kita mengucap macam orang non-Muslim masuk Islam. Tu mazhab kita Syafi'i. Walaupun duk bersyahadah dah dalam solat, mesti. Dan perbuatan dengan anggota, tak cukup dengan ikrar dengan lidah. Di lidah dah bersyahadah dah pada Allah Ta'ala. Dalam hati putus tak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Di perbuatan pula mesti kena lakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Ni semua ni kita boleh tengok secara jelas mana di tasyahud solat kita. Dalam tasyahud solat kita tiga-tiga ni ada. Waktu kita bersyahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, waktu tu lisan kita sebut iqraru bil lisan. Lisan tu sebut tu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian dalam hati kita memang duk percaya dah bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala.
Pas pada masa tu junjung terus dengan anggota tubuh badan kita. Tangan kita pun angkat jari. Jari kita pun angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, jari kita pun angkat. Tu 3 benda berkumpul pada syahadah dalam solat. Tu iman. Tu kalau nak tengok secara mudah lah, kesempurnaan iman tu begitu. Dalam hati kita percaya pada Allah, di lisan kita pun duk sebut pada masa tu, tangan kita pun kita jaga pada masa tu, buat sungguh-sungguh. Padahal benda tu kalau tak buat pun tak ada masalah, tapi kita jaga. Jaga dalam tasyahud kita tu, waktu asyhadu an la ilaha illallah dia pakai akad belaka. Kita mazhab Syafi'i sekali akad je lah. Mazhab lain dia gerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Ada yang jenis gerak ke atas bawah tak tahu. Yang tu tuan-tuan tanya dia lah. Fik mana dia guna. Cuma kita mazhab Syafi'i ni sekali saja, angkat dan teruskan angkat. Gitu. Yang saya terima daripada Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Fahmi Zamzam suhakat waktu illallah. Masa baca kitab apa Hidayatus Salikin kau hikam dengan dia. Dia suangkat waktu illallah, lepas illallah juga sendal dengan apa? Dengan ibu jari di bawah. Illallah. Straight sampai bagi salam. Bila nak masuk salam tu rukun lain lah, kita buka lah jari tu. Tu yang saya terima. Yang tuan-tuan terima dengan ustaz-ustaz lain, teruskan dengan amalan. Ada sandaran semua. Baik. Dan Tiga-tiganya mana tadi? Tiga-tiga ni membenarkan dengan hati, perkataan dengan lidah tu, perbuatan dengan anggota. Dan ketiga-tiganya itu terbahagi atas 2 bahagi. Pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya. Mengerja yang disuruh tu yang wajib ataupun yang sunat. Maknanya bila kita dah yakin dengan Allah Ta'ala, kita dah ikrar dengan lidah, dengan bersyahadah, maka yang pertama sekali kita kena kerja yang Allah Ta'ala suruh. Kerja yang Allah Ta'ala suruh ni sama ada wajib ataupun sunat. Maka bila kita mengerjakan yang wajib ataupun yang sunat, maka iaitu mengerjakan yang disuruh tu, itulah hakikat syukur. Kita duk buat yang sunat, kita duk buat yang wajib. Maknanya kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, pada tubuh badan ni. Zahir tubuh badan kita, seluruh anggota tubuh badan kita ni duk buat taat pada Allah Ta'ala tu, itulah tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Nanti tajuk depan bawah nanti di kita makna syukur. Tu syukur. Kedua dia kata, meninggalkan yang dilarang daripadanya, daripada perkara tu. Maka iaitu hakikat sabar. Bila kita tinggal perkara yang dilarang, daripada tuntutan syahadah tu, ada benda yang disuruh, ada benda yang dilarang. So bila kita tinggal yang dilarang, maka itulah hakikat sabar. Hakikat ni maknanya itulah sebenar-benar sabar. Sebab sabar ni menahan diri kita daripada melakukan perkara maksiat. So bila kita boleh tinggal maksiat, maka kita ni adalah orang yang dah sabar. Satu jenis sabar. Bila kita dah melakukan ibadat, taat pada Allah, maknanya kita dah bersyukur pada Allah Ta'ala. Cuma nak sampai pada syukur, mesti bertolong dengan sabar. Kita takkan sampai pada syukur. Nak boleh buat taat pada Allah Ta'ala, kena sabar kan? Ada sabar, apa? Sabar dalam melakukan taat. Sedangkan taat yang kita buat itu lambang syukur kita pada Allah Ta'ala. Tapi nak sampai kepada syukur, kena lalu kok sabar. Sebab tu dia cerita sabar dulu, barulah dia masuk syukur. Habis itu, wallahu ta'ala a'lam. Habis bab sabar. Baik, bab yang kelima pada menyatakan syukur. Cerita bab syukur pula. Syukur ni lebih tinggi daripada sabar. Kalau boleh duduk dalam maqam syukur, lebih tinggi daripada maqam sabar. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu, yakni makna syukur. Dia cerita definisi dulu. Makna syukur itu dipanggil kalam hadzaf mudhaf, dipanggil. Asalnya makna syukur, makna syukri gitu. Kalau dalam bahasa Arab, cuma dia buang mudhaf. Mudhafun ilaih ni, makna tu mudhaf, syukur tu mudhafun ilaih. So dibuang makna, tinggal mudhafun ilaih. Dipanggil kalam hadzaf mudhaf.
Ketahui olehmu bahawasanya syukur, yakni makna syukur itu. Apa makna syukur? Dalam bahasa Arab dulu. Dalam bahasa Arab, ulama mendefinisikan syukur ni ialah sarful abdi ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Itu syukur. Lepas tu dia terjemuh. Syukur ni apa? Memalingkan. Itu sarfu. Memalingkan. Memalingkan ni dengan makna apa? Memerintah. Ataupun menggunakan. Itu makna memalingkan. Memalingkan dengan makna menggunakan. Menggunakan oleh hamba, sarful abdi, memalingkan, yakni dengan makna menggunakan oleh hamba. Guna apa? Akan segala barang yang memberi, akan segala barang yang gitu. Barang yang situ nikmat. Barang yang di situ tu maksud dia nikmat. Maknanya seseorang hamba itu menggunakan nikmat yang memberi nikmat oleh Allah. Ada asatizah baca tanpa menggugurkan nikmat. Ada juga asatizah baca dengan menggugurkan kalimah nikmat. Terpulang pada tuan-tuan. Kalau nak kekalkan perkataan nikmat tu pun tak apa, tapi kalau babo dia baca, dia buang perkataan nikmat tu. Dia terus diganti dengan perkataan oleh. Gitu. Memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi oleh. Dipotong nikmat, ditulis oleh. Memberi oleh Allah Ta'ala dengan nikmat atasnya, atas hamba. Apa dia? Nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala atas hamba tu. Daripada min dipanggil lil bayan, untuk menerangkan contoh. Pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya. Guna tu pula kepada apa? Kepada barang yang di situ adalah ibadat. Barang yang dijadikan dia hamba tu kerana ibadat. Pening ibarat dia. Kalau baca sendiri tak tahu, tak faham apa benda yang nak diceritakan oleh musannif ni. Ni terjemahan dipanggil alih bahasa dipanggil. Terjemah ni ahli bahasa. Tukar daripada Arab kepada Melayu, daripada Melayu kepada bahasa Inggeris, tu alih bahasa. Tu bukan huraian dia. Baik. Mudah kita nak fahamnya gini. Syukur ni ialah menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada tujuan asal nikmat itu dijadikan oleh Allah. Gitu. Mudah untuk faham. Bahasa standard sikit. Contoh dia apa? Contoh dia bagi tahu pendengar. Pendengar ni bukan telinga. Telinga. Pendengar ni sifat yang Allah Ta'ala bubuh di telinga. Mana duduk pendengar di telinga kita? Sains kata duduk di gegendang. Maknanya Allah Ta'ala bubuh sifat pendengar di gegendang kita. Ada orang telinga ada, tapi sifat pendengar tak ada. Maka sifat pendengar tu lebih penting daripada telinga. Cuma biasanya dua-dua tu saling memerlukan. Kalau ada gegendang saja, telinga tak ada, tak jadi juga. Sebab apa? Yang kontrol masuk tu adalah cuping telinga luar dan dalam tu. Yang kontrol masuk sehingga sampai ke gegendang kita. Kalau tak ada, tak tahu macam mana. Tuan-tuan mengaji dalam sains lebih maklum lah. Cuma nak beritahunya, contoh Allah Ta'ala jadikan kepada kita pendengar. Jadi kita boleh mendengar. So apa tujuan Allah Ta'ala jadikan pendengar di kita ni? Adakah dia bagi pada kita tu ikutlah nak guna untuk apa pun? Dah. Sebab apa? Sebab dia kata dijadikan dia tu kerana ibadat. Tu tujuan Allah Ta'ala cipta kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali satu saja tujuan. Itu dipanggil ayat yang berbentuk adatu hasrin. Allah Ta'ala nafi, kemudian Allah Ta'ala isbat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Maknanya aku tak buat jin dan manusia ni kecuali. Maknanya kecuali untuk ni je. Dia kena gigi gitu. Maksud dia, kecuali satu tujuan ni, iaitu lil ibadah, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita gunakan pendengar kita ni bukan pada perkara ibadah, tak bersyukur. Kalau kita gunakan telinga kita ni pada perkara ibadah, maka dia dipanggil kita sedang mensyukuri nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Apa tengoklah sehari-hari kita dah guna untuk apa? Kalau yang kita guna tu untuk dengar untuk mendengar orang mengajar, itu ibadat. Kalau kita gunakan telinga kita untuk mendengar orang mengumpat, itu tidak ibadat. Maknanya saat kita guna telinga untuk dengar orang mengumpat, itu tak bersyukur pada nikmat pendengaran. Tapi baiknya Allah Ta'ala ni dia tak tarik. Baiknya Allah Ta'ala ni dia tak tarik. Itulah cintanya Allah Ta'ala. Cintanya Allah Ta'ala pada makhluk dia ni sebelum adanya makhluk lagi dia cinta pada makhluk. Sayangnya Allah Ta'ala pada hamba dia ni sebelum ada hamba lagi dia dah sayang dah pada hamba. Sebab tu kita boleh tengok yang kufur pada Allah Ta'ala memang tak bersyukur pada Allah Ta'ala langsung lah. Hati yang sepatutnya dia mentasdikkan Allah Ta'ala. Kemudian lisan yang sepatutnya dia bersyahadah dengan kalimah syahadah. Anggota zahir dia sepatutnya dia junjung segala perintah Allah Ta'ala. Tak gunalah untuk benda tersebut. Tapi boleh dengar oleh-oleh. Boleh mendengar dia, boleh melihat dia. Kadang-kadang lebih sihat daripada kita. Kita umur 50, telinga tak dengar dia. Dia umur 70, telinga dengar lagi. Kita umur 60, mari semayang duduk atas kursi dah. Dia 70 duduk jogging pagi-pagi oleh-oleh. Tak bersyukur dia pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bagi juga. Sebab apa? Hamba aku ni. Maknanya kalau kita orang Muslim, mukmin duk buat taat pula pada Allah Ta'ala, menggunakan seluruh apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita pada taat, maknanya kita duk bersyukur pada Allah Ta'ala. Maknanya kita ni jauh dicintai dan dikasihi oleh Allah. Gitu. Tu muslim mukmin. Sebab tu kena pandang orang muslim mukmin ni tinggi walaupun dia ahli maksiat. Sebab dalam hati dia tetap ada iman. Sebab tu di antara apa? Di antara saya pernah sebut di antara hadis yang Nabi sebut yang Nabi sebut kemuliaan anak Adam ini. Kemuliaan anak Adam. Anak Adam ni lebih mulia daripada Kaabah. Anak Adam ni lebih mulia daripada Kaabah. Walaupun Kaabah ni kita diajar supaya apa? Dalam beribadat, dalam tawaf terutamanya. Dalam kita beribadat, kena menghadap Kaabah. Kalau kita duduk jauh daripada Kaabah, kena cari jihah ke arah Kaabah. Kalau kita duduk dalam Masjidil Haram, kena pastikan betul-betul dada menghadap ke arah Kaabah. Apatah lagi tuan-tuan yang melakukan tawaf, kena pastikan sepanjang 7 pusingan tawaf bahu kiri mesti setentang dengan Kaabah. Lari je daripada arah Kaabah tersebut, kena tambahlah 1 pusingan lagi. Sebab tak cukup 1 pusingan. Sebab tu beringat waktu tawaf, sama ada tawaf kita buat umrah ke ataupun tawaf kita buat haji ke, tawaf sunat ke, tawaf fardu ke, kena pastikan bahu betul-betul duk menghadap ke arah Kaabah. Apa kita pergi tanya orang ramai pula, duk bawa bini pula depan kita duk pimpin bawa, tu kena beringat oleh-oleh. Takut tawaf tak sah. Sebab apa? Lari bahu belah kiri kita daripada arah Kaabah. Tapi dalam keadaan begitu, dalam keadaan di satu penjurunya ada Hajarul Aswad, Nabi ajar umat dia supaya pergi kucup Hajarul Aswad. Sayyidina Umar pernah katakan, kalau aku tak pernah tengok Nabi kucup engkau, aku tak kucup engkau sebab engkau hanya batu je. Tapi nak beritahu, batu-batu yang dibina, yang kita namakan Kaabah ni, walaupun begitu besar kedudukan dia, syiar dia pada Islam,
Jiwa anak Adam yang ada iman dan Islam ni jauh lebih mulia daripada kerangka Kaabah tu. Daripada situ antara hadis yang ulama kita ambil sebagai dalil, lepas daripada semayang ngadap makmum. Ngadap makmum lah, sebab apa? Yang belakang kita ni orang mulia-mulia semua ni. Kita semayang je Allah Ta'ala perintah suruh menghadap kiblat. Selesai dah daripada semayang, tak menghadap kiblat, tak apa? Menghadap mana? Menghadap kepada manusia yang berada di belakang kamu tu lah. Dia mulia daripada Kaabah. Tu lama ambil dalil. Ada yang setengah waris daripada hadis, Nabi paling pada waktu bila? Pada waktu selepas Allahumma ajirna minan nar. Tu terpulanglah. Sama ada kita nak paling terus pun boleh. Kalau orang Arab dia terus berpaling je. Daripada salam terak terus paling terus. Tengok pada apa? Pada makmum di belakang. Kita mazhab Syafi'i kita ajak menganankan makmum, mengirikan kiblat. Pun boleh juga, tak kisah. Yang betulnya begitu. Tapi kalau tuan-tuan menghadap ke arah kiblat sampai habis wirid pun, tuan-tuan jangan kecam lah. Bukan kerja kita untuk mengecam orang. Gitu. Masing-masing ada sandaran dia. Pulanglah. Benda-benda apa? Benda yang sunat. Cuma ulama yang memahami keadaan anak Adam yang mulia, maka dia ambil memuliakan anak Adam yang berada di belakang dia. Sebab selesai ada solat, waktu solat memang syariat suruh kita menghadap ke arah kiblat. Gitu. Baik, mana tadi? Jadi dalilnya Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup kita sini ni, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dua makhluk ni je Allah Ta'ala jadikan untuk beribadat, jin dan manusia. Dua makhluk ni, lain daripada tu tak ada. Allah Ta'ala tak taklifkan mereka untuk beribadat. So jin serupa dengan kita, duk mengaji serupa dengan kita, duk semayang serupa dengan kita, beranak pinak serupa dengan kita. Mana punya serupa, harian dia serupa dengan kita sebiji. Cuma alam dia kita tak nampak. Dia duduk mengaji dalam masjid, dalam surau serupa dengan kita. Cuma style dia tak serupa kita. Style kita duduk sila, duduk sandar, cari dinding. Style dia bergayuk di kipas, bergayuk di tiang dan sebagainya. Itu style dia. Kalau tuan-tuan buat gitu, itu jin nama dia. Sebab tu ingat waktu ngaji dulu, antara yang Tok Guru pesan dia kata, dua tempat dalam masjid ataupun dalam surau jangan kita duduk ataupun tidur di situ. Satu bersebelahan dengan mimbar di mihrab tu, yang keduanya di muka pintu masuk. Sebab tempat dia beribadat. Kalau kita tidur situ, pernah berlaku masjid Batu Enam ke? Masjid Batu Enam saya mengajar situ, ada jemaah cerita bulan-bulan Ramadan ni lah. Bulan-bulan Ramadan kan, orang yang rajin-rajin duduk iktikaf, tidur mana? Tidur di tepi mimbar, di raudhah, di mihrab. Bangun-bangun pagi esok duduk di qalah. Duduk di qalah. Sebab apa? Dua tempat tu memang pernah disebutlah, saya timur secara lisan je. Nas ataupun benda yang disebut dalam kitab saya tak pernah jumpa, yang saya pernah dengar dalam kuliah. Dua tempat tersebut di muka pintu masuk, sebab itu laluan dia nak masuk beribadat dalam rumah Allah Ta'ala. Sebab dalam kitab pun ada kitab, kitab kalau tak silap saya, Futuhul Ghaib, kalau tak silap saya tajuk dia, Futuhul Ghaib, ditulis oleh Syekh Sya'rani, kalau tak silap saya. Syekh Sya'rani, saya pernah baca kitab tu dengan Syekh Rahimuddin, berkenaan dengan soalan-soalan yang ditanya oleh jin, dijawab oleh Syekh Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Kenapa soalan itu ditanya kepada Syekh Sya'rani? Sebab ulama jin tak boleh jawab persoalan ketuhanan yang melalui jalan tasawuf, melalui jalan rasa. Yang tu ulama jin ada tak boleh jawab. Jadi dia datang bertemu dengan Syekh Sya'rani dalam rupa bentuk seekor anjing. Dia datang bawa helaian kertas. Di sana ada soalan-soalan dan ditulis oleh Syekh Sya'rani, ada kitab dia. Tu kalau tuan-tuan ada terjemahan ke tidak tu wallahu a'lam lah. Kitab tu dalam bahasa Arab. Baik. Tuan-tuan tengok muka saya pun macam tak percaya dah. Iya ke tidak ni dia ni. Benda ada, rumah saya ada kitab tu. Baik, mana tadi? Anak Adam jadi anak Adam dengan apa? Anak Adam kita manusia dengan jin. Dua makhluk tu Allah Ta'ala jadikan untuk beribadat.
Jadi seluruh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu untuk beribadat. So kalau kita gunakan seluruh yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu untuk beribadat, maka kita ni adalah orang yang bersyukur pada Allah. Baik. So dia bagi contoh. Seperti apa? Seperti pendengar dan penglihat. Ni mata yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Mata yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni untuk kita lihat apa? Dalam bab awal-awal dulu, bab cerita tentang mata, dia bagi tahu dah untuk melihat apa? Melihat Quran, melihat alam untuk kita jadikan bukti tentang apa adanya Allah Ta'ala, melihat wajah ibu bapa, melihat orang-orang alim, melihat kitab ilmu, hadis dan sebagainya lah. Tu Allah Ta'ala jadikan mata tujuan itu. Cuma di antara mata dengan telinga, antara pendengar dengan pelihat, pelihat ni lebih besar, lebih sempurna berbanding dengan penglihat daripada mata. Sebab tu ayat Quran bila dia cerita tentang apa? Tentang anggota panca indera kita, dia akan sebut dengan telinga dulu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Macam Allah Ta'ala sebut, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala sebut telinga dulu, mata kemudian. Sebab apa? Ulama kata ghalibnya mata ni, nikmat mata ni digunakan untuk benda yang berbentuk duniawi. Adapun telinga ni dia ada unsur ukhrawi. Mata kan nak tengok apa lebih daripada dunia lah. Nak tengok di sebalik dunia tak ada. Tapi telinga kita boleh dengar yang ukhrawi, dengar Quran ukhrawi, dengar orang mengajar ukhrawi. Walaupun mata ni ada juga habuan dia untuk ukhrawi, tapi dia tak boleh lari daripada medan dunia ni. So mata ni banyaknya lebih kepada duniawi. Adapun telinga dia berbentuk ukhrawi. Sebab tu orang yang dikurniakan penglihatan lebih rendah berbandingan orang yang diberikan pendengaran. Andai orang buta dengan orang bisu, mana lagi bagus? Orang antara orang buta orang buta dengan orang pekak. Orang buta lebih bagus daripada orang yang pekak. Sebab apa? Sebab orang pekak dia memang tak boleh ngaji. Dia tak dengar. Tapi orang yang buta dia boleh mengaji, dia dengar orang duk cerita, dia boleh faham. Sebab tu ulama sebut Allah Ta'ala dahulukan telinga berbanding dengan mata. Itu di antara yang ulama sebutlah. Lepas tu ada lagi yang ulama sebut kenapa dalam ayat Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut, Allah Ta'ala sebut telinga dulu. Sebab kata ulama, telinga yang pertama sekali berfungsi berbanding dengan mata. Sebab tu dia suruh azan dulu. Keluar saja budak tu bersih body budak tersebut, balut azan. Mata tak celek lagi. Mata hari kedua, ketiga baru celek boleh jadi. Tak payah nak tunjuk. Ni tengok muka ayah. Tak payah. Dia tak celek mata lagi. Tapi ayah dia azan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri, dia dengar. Dan dia faham cara dia. Dia faham cara dia lah. Cara baby, cara kanak-kanak, cara bayi. Adapun kita, cara orang tua, tak faham-faham juga. Orang panggil hayya ala salah, tak mari juga. Tu kita lebih teruk daripada bayi lagi. Orang panggil hayya ala salah, duk minum teh situ juga. Tu nak beritahu. Baby boleh faham. Bila kita azan, dia boleh faham. Kita sedang memperkenalkan dia dengan apa yang pernah dia akui di alam arwah dulu. Iaitu Allah. Allah itu adalah Rabbi. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. So kita mengalunkan azan di telinga kanan dan kiri dia tu adalah mengingatkan perjanjian kita, bukan setakat ayah, engkau juga yang pernah berada di satu ketika dulu bersama-sama di alam arwah, kita dua-dua ni mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kita. Tu jangan ingat apa? Jangan ingat kita pendengarkan anak kita saja, kita sendiri pun. Kita sendiri pun, tapi dah kita lahir awal, Allah Ta'ala jadikan kita ayah, anak kita lahir kemudian daripada kita jadi anak. Tu sistem dunia Allah Ta'ala jadikan begitu. Baik, mana tadi? Isyak dah ni. Kena berhenti dah nak subuh dah. Patut nampak lain macam. Tengok saya tadi. Mana tadi? Nak berhenti dah. Mana stesen dia ni? Dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya
kepada barang yang lainnya tu maknanya tuan-tuan boleh buat contoh sendirilah. Harta benda tu nikmat Allah Taala bagi pada kita. Tu pun kena guna pada benda, pada ibadat. Biar jadi ibadat belaka. Pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, apalah yang ada di kita ataupun yang Allah Taala bagi pada kita, kereta, rumah, apalah mutu yang Allah Taala bagi kita pada kita tu, biar jadi kita guna untuk jalan ibadat belaka. Bila kita guna untuk jalan ibadat, maka itu dikira orang yang bersyukur pada Allah. Tu kepada barang yang yakni kepada ibadat, dijadikan dia hamba tu kerana beribadat. Gitu. Seperti memalingkan ia akan pendengarnya. Ini akan datang dia hurai pula contoh pendengar tadi. Telinga ni guna untuk apa? Serba sedikit dia sebut contoh. Akan datang bila? Lepas raya tak? Lepas hari raya. Kalau panjang umur jumpa pula selepas hari raya Aidilfitri. Bulan apa? Bulan Zulkaidah ni. Raya sebulan. Rumah terbuka tuan-tuan. Wallahu a'lam. ilmu